Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ini laporan ringkas, dipanggil laporan ringkas perjalanan kita ke mana baru ni? Pergi ke tiga negara, tiga negeri. Dalam Siam, dalam Thailand tu ada tiga negeri. Dari Kuala Lumpur kita naik kapal terbang pergi ke satu tempat nama dia Chiang apa apa makna Chiang? Nama bandar jadi kita pergi ke Chiang. Terus itu alhamdulillah kita dapat pergi melawat beberapa buah masjid yang dilanda banjir. Rupanya tempat dia kena banjir kuat. Besar banjir dia tu lebih kurang dengan banjir kita 2014 sini. Masjid-masjid masuk penuh dengan seluk, dengan berapa, Allah kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi bila kita pergi, jadi alhamdulillah di antara tempat-tempat yang sempat kita lawat lah di sana tu, masjid dia ni gini, tak ada orang Islam situ. Islam dia masuk melalui orang Cina. Seorang pendakwah dari negara Cina, dari Yunan, nama dia Abdul Rahman Mu. Abdul Rahman Mu ni dia lari daripada komunis di Cina, bawa ke sini, ke Chiang Mai ni, buka situ bandar, jadi Islam lah situ. Pada tu kalau kita pergi masjid-masjid dia, kebanyakan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kalau Zuhur pukul 1, pukul 2 baru dia sembahyang. Mana kat kita sini? Nak Hanafi tak? Sama juga, asar pun lambat, subuh lambat. Jadi bila anak pergi tengok, kata guana apa ni, masjid dia pelik-pelik belakang ni. Pelik lah lagi. Bila kita masuk masjid, tahu Hanafi ni, dia ada meja macam ni, kecil sikit. Meja kerusi untuk orang tua semaya. Kita sini kan, maya atas kerusi dah. Dia ada kerusi, ada tempat sujud. Nak gambar ada sini tengok, tempat sujud sini. Pakai sujud atas meja. Kata Hanafi sini. Rupanya betul lah. Orang Cina saja yang menguasai. Ana sempat pergi ke Masjid At-Taqwa, nama dia, Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa ni besar lah. Dia ada apa ni? Ada sekolah pengajian Islam. Ada tempat pelajar-pelajar. Ada juga masjid tak ada pengajian. Tapi boleh kata majoriti masjid dia Hanafi belaka. Jadi ada orang panggil, ada hikmah lah. Banjir itu menyebabkan kita pergi tengok tempat. Habis di Chiang Mai, kita pun pergi di Chiang Mai ada pusat dakwah situ. Kita pergi melawat lah situ, pusat dakwah, kena banjir juga. Lepas tu bila pergi ke Chiang Rai tu, di sana ada beberapa pusat dakwah. Pusat dakwah yang dibuat oleh orang dari selatan. Orang yang mari daripada mana? Mari daripada selatan Thailand, mari daripada petani, pergi ke sana. Bergabung dengan orang daripada Malaysia. Orang Malaysia ni nama dia Ustaz Wahab rahimahullah, mati. Di antara dia orang yang awal pergi masuk bawa Islam sana. Bila dia pergi, dia pergi minta izin dengan orang-orang hak kafir itu nak duduk sini, nak perkenalkan Islam kepada masyarakat. Dengan nak perkenalkan Islam kepada siapa? Kepada masyarakat, maka gilah dia. Tiba-tiba mari seorang orang kafir, mari nak jumpa dengan pendakwah ni. Dia mari, dia kata mau bawa Islam. Ya, aku nak masuk Islam, tapi aku nak ajak pergi kampung aku. Dia pergi ke kampung dia. Maka sahabat kita ni menamakan orang tadi dengan nama Tariq. Tahu mana Tariq? Mana jalan. Dia lah buka jalan Islam masuk ke Chiang Rai itu, ke Payau. Payau tu negeri lain pula. Jadi kita kata Masya Allah, orangnya biasa ya, lekeh. Tapi dia bawa masuk pendakwah, kita pergi ke kampung dia, ke Payau tu, masuk Islam di situ. Kita kata alhamdulillah, saya sempat jumpa dengan dia. Anak pun tambah sikit gelar
Tariq Al-Fatih. Kita nama Tariq Al-Fatih. Sebab apa Tariq Al-Fatih? Sebab dialah buka apa? Pembuka Islam di kawasan itu. Di kawasan Chiang Mai tadi ataupun Chiang Rai dengan Payau tu masuk melalui demo ni. Jadi kita kata alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang dia panggil orang bukit. Dia Chiang Rai ni orang bukit. Orang bukit ni kalau tempat kita sini dia panggil orang asli. Tempat kita sini orang apa? Orang asli, tapi rupa dia rupa Cina. Macam orang Tibet, macam orang sebelah Yunan, Cina tu. Lagi tu rupa dia. Orang asli sini rambut kotak gitu dah. Dia rambut tak kotak. Dia rambut betul gitu. Kita mengatakan itulah di antara tempat-tempat yang kita pergi melawat. Jadi alhamdulillah beberapa tempat sudah ada. Ada sekolah, ada masjid, dan ada orang panggil pusat Islam. Pusat, jangan duk mikir pusat Islam macam kita sini. Comel, ada basar, ada masjid, ada sekolah terjadi dah tu. Itulah pusat Islam yang sangat penting. Jadi bila dia orang ni nak pergi dakwah, dia pergi dakwah mana? Dakwah bukit. Naik atas bukit, royak Islam. Lepas tu tengok ada anak, dia kata boleh tak aku nak ambil anakmu? Nak pergi turun bawah, ada sekolah. Kami tanggung makan semua, bagi pakaian. Dia orang tu orang susah, dia bui anak dia. Bagi. Jadi anak dia tu mari duduk di pusat dakwah kita lah. Boleh baca Quran, boleh baca kingkau, boleh baca doa makan, boleh baca. Tapi dia tak tahu agama ke apa. Sebab mak ayah dia kafir. Mak ayah dia bukan Islam, kafir. Lepas daripada tu barulah bila belajar Islam ni, bila dia besar, InsyaAllah dia orang ni bawa mari ke selatan Thailand, ke petani ni. Dia ngaji situ. Ada di Payau tu, dia nama negeri dah. Chiang Mai, Chiang Rai, Payau. Nama negeri lah. Macam kita sini kan, Kelantan, Terengganu, Kuantan. Itu Pahang. Jauh-jauh. Kita berjalan hari tu, naik atas kereta pagi, malam baru sampai. Jadi bila pergi, seorang pelajar, nama dia Salahuddin. Dia orang bernama Salahuddin. Dia ni ambil daripada budak bukit, ambil kecil. Dia pergi ngaji sampai luar negara, Pak Sudan. Lepas tu balik, lalu ni dia jadi pendakwah di kawasan dia. Dia naik ke bukit, mengislam kawasan kampung dia. Kita kata alhamdulillah. Itu di antara kedudukan yang besar yang kita pergi. Kita kata alhamdulillah. Kesimpulan yang kita nak ceritanya, alhamdulillah. Duit yang kita kumpul itu 120,000. Kita bagi pada beberapa tempat masjid yang kena banjir. Dan juga kita beri kepada pusat-pusat dakwah yang kita pergi melawat tu, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jasa-jasa orang dulu. Jadi lo ni ada seorang ustaz daripada selatan, daripada petani, namun dia Ustaz Jalaluddin. Orang tukar dia jadi Ustaz Din Chiang Rai. Sebab dia duduk situ 30 tahun dah. Cuma sedihnya masjid ada, orang tak ada. Anak pergi ke masjid, nama dia Darussalam di Chiang Rai. Jadi masjid kita, pok kita yang mayat. Orang dia tak hari. Kata mana tu email dia? Dia kata ada tu email dia. Tapi kalau dia kelih kita mari, dia tak hari. Dia jenis malu, kau nak tahu? Tahu lah. Jadi dia ni mazhab Hanafi. Kita sudah solat subuh tu, kita forum perdana dah siap. Tengah duk forum, bagilah mari dua beranak. Musikah nak mari subuh. Weh, kata cerah dah baru nak mari subuh. Dia kata mazhab Hanafi begitu keadaan. Jadi kesimpulannya, orang yang duduk di kawasan Chiang ni, Islam dia mari daripada Cina. Ni pun masjid-masjid dia dikuasai oleh orang Cina. Kalau kita nak kalau kita nak solat jamak ni kena minta izin dia. Kami ni mazhab Syafi'i, boleh jamak solat. Waktu masuk dah lah ni. Wayak kau orang masjid tu. Cocok dengan dia tahu apa ni kata. Kok sia? Dia apa benar? Kita semaya. Kalau dia nyambak dia maya apa tak masuk waktu ni. Hai kata mu jangan duk kata gitu. Aku masuk waktu dah tak masuk waktu puakmu. Jadi itu wallahu alam. Yang pentingnya pengalaman kita gini kita nampak banyak perkara. Yang pertama sekali umat Islam ni kesatuan ummah sangat penting. Mana-mana kita pergi pun orang Cina ke orang berapa, dia happy sangat suka. Dan banyak ke Cina dia boleh masuk, dia boleh bahasa Arab. Ustaz-ustaz dia sebab dia ngaji di Libya zaman arwah Gaddafi dulu. Dia ada pusat dakwah dia panggil, Ma'had dakwah di Libya. Dia bawa ni ngaji sana. Jadi bila anak gitu dia tak kecek, malu-malu. Dia cocok aku pasal sia dia.
Kita teh kau Arab rupanya boleh jawab. Kata mau ngaji mana? Dia kata aku ngaji di Sudan, aku ngaji di Libya, ada ngaji di Iraq. Kita baru tahu bila jatuh kerajaan Gaddafi jatuh, bila jatuh Saddam Hussein jatuh, ya, baru kita tahu jasa dia tu Islam bawa pendakwah ni, lo ni pendakwah ni lah duduk dakwah situ. Termasuk juga orang mari daripada Arab Saudi, ada orang balik pada Madinah, balik daripada Mekah telah berdakwah. Kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya 30 tahun lebih dah Islam masuk di Chiang Rai itu melalui ulama ustaz-ustaz kita pendakwah dari selatan Thailand dan juga dari Malaysia. Kita kata jazakumullahu khairah. Sebab itulah bahasa yang saya guna, kita hanya pergi menumpang pahala mereka yang dia buat. Kawasan dia comel. Naik atau kita naik bukit tinggi sekali. Kawasan dia tu banyak kawasan teh dengan kawasan orang tanya kopi. Kopi ni, kena berkata kopi yang paling baik ni, kopi apa dia, kopi hok soho ni, hok mahal-mahal tu ada tanah di Chiang Rai tempat dia. Kita pergi ngopi kat sekali atas bukit tu, nak tengok kawasan kopi ni, kita tak minat mana kopi ni. Nah, ada main kopi radik ya kita ni. Nah, tapi orang pergi terap minum juga. Jadi kawasan tu kawasan kopi dan dia punya suhu 4 musim. Sebab tu ada dalam perjalanan gitu tu, dia ada ladang kurma. Buah kurma masuk. Bagi kalau kan kita gina habis musim panas dah. Mana masih sejuk habis pokok tak ada. Ada sebatai pokok buat perhiasan. Hak lain-lain tu kita boleh beli, supaya beli Madinah. Balah dia tu sedap. Jadi kita kata, pelik. Duduk atas bukit ni macam mana boleh apa ni, boleh naik buah tamar, boleh hidup. Kopi nama dia kopi Arabica. Kata ingat kau Arab di tanah, dia kata dah, tak tahu nama apa Arabica. Jadi buah tamar itu boleh hidup, rupanya dia hidup 4 musim. Dia ada musim panas, panas mati. Tak suka gila musim panas. Tak suka panas. Kemudian musim bunga, dia mau kata musim sejuk comel lagi. Sebab dia jadi pokok-pokok jala-jala raya dia tu ada bunga macam di Jepun, sakura tu ada. Kalau nak pergi. Sebenarnya kalau nak pergi melawat negara Arab atau negara mana, mulai pergi musim sejuk, orang pakai baju. Kalau pergi musim panas nyanyi kita kena pakai sumit hitam pula. Duk tengok orang tak baju tu. Ni penghara dunia ni. Jadi bagi anak lah. Seperti yang selalu saya sebut, di mana bumi subur, di situlah bumi benih ditabur. Maknanya untuk nak dakwah di pusat dakwah tu banyak lagi. Ada beberapa NGO Islam yang masuk ke utara Thailand tadi, kita kata alhamdulillah, kita pergi sampai ke Payau, pergi ke dia panggil segitiga emas, Golden Triangle. Sebab duk sungai tu 3 negeri, 3 negara. Thailand, Laos dengan Myanmar, Burma, duk 3-3. Kata di Haji Qasim waktu dia taklimat pada kita, dia kata pendakwah Malaysia hari ni, Ustaz Wahab dengan geng-geng dia tu rahimahumullah meninggal dah. Kita nak jadikan sungai Mekong ni, nama sungai Mekong, sungai besar dia tu. Kita nak jadikan sungai Mekong ni tempat orang berwuduk di sini. Maknanya nak Islam kau orang sekitar tu. Tapi Allah ni sangat rendah dia punya bilangan orang Islam situ. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat kita yang telah berjuang payah nak makan susah. Nak makan negara kafir. Kita pergi tu ada boleh pergi 20 orang ya. Ramai nak ikut tapi 20 orang apa? Kita naik van. Sebab apa? Sebab nak cari kedai makan Islam susah. Lah ni hok boleh makan sikitnya, kita berhenti di kedai 7. Kena kedai 7. Budak ni tak kena kedai 7 budak. Kau orang putih sebel tahu lah tu. Kedai 7 lah tu awal. Kecap Melayu ke kita. Di kedai 7 di Thailand ni dia ada satu ruang untuk makan halal. Kalau kita nak beli kita kena tengok. Dia tulis dia plastik itu halal, burger ke apa dia benda, ambil tu ya. Ambil tu makan boleh. Lepas tu nak jumpa restoran tengah jalan ni tak jumpa. Jadi kita makan nasi kat pukul 5 petang. Pukul 4 baru jumpa. Pasal nak pergi ke pusat-pusat dakwah yang kita buat, yang orang Islam kita buat. Jadi kita kata alhamdulillah itu perjalanan yang begitu baik, begitu indah. Dan di sana ada Muslim, dia panggil Muslim van apa ni halal.
utara. Jadi adalah anak-anak orang Islam yang berkhidmat. Jadi siapa nak pergi, hubungi mereka. Tengok di Facebook kita tu alamat dia. Dan utamakanlah hotel-hotel orang Islam yang ada di Chiang Mai tu, jangan duduk main pergi cari pakai gomong kat sini. Payah kalau hotel kafe kita nak makan pagi tak ada. Terpaksa kena pergi cari kedai lain. Jadi kalau kita di hotel orang Islam dah, insya-Allah dia sedia sekali dengan futur makan pagi tu. Jadi kita kata alhamdulillah perjalanan dakwah itu makin subur, di mana bumi subur di situ benih ditabur. Kerajaan Thailand ni walaupun dia budak tapi dia terbuka. Mu nak pergi dakwah pergi. Patut tu boleh dakwah belaka. Kita orang sunnah ni pergi, Syiah pun pergi, hak karut pun pergi, semua ada. Ada sebuah hotel tu kita pergi, hotel kafe. Dia tulis siap dah. Dibenarkan hak ni, dia buat gambar orang gemuk, gambar orang kurus. Akhir sekali LGBTQX pun boleh masuk juga. Maknanya bagi dia asal kau orang je. Agama berapa, masuklah hotel dia ni asal kau bayar sewa. Hak tak boleh masuknya, lembu dengan kobar tak boleh masuk. Jadi kita kata sangat terbuka bahaya. Sebab itulah semalam ingat dah. Doa orang nak musafir kita kata apa? Astagfirullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Aku serahlah agamamu ni, kedudukanmu Allah jaga. Sebab bila orang musafir ni terdedah dia kepada kepincangan-kepincangan. Jadi untuk detailkan nama-nama tempat yang kita pergi, pusat-pusat Islam yang kita lawati itu boleh baca di Facebook Abu Anas. Kita ada letak di situ laporan musafir supaya tuan-tuan yang bagi sumbangan, bagi derma puas hati tengok. Anak-anak tak suka pergi bagi derma akak gambar sejuta 2 juta gitu, tak suka. Tapi dia orang NGO kata pasal kena buat ni supaya penderma tengok. Sampai sini di masjid Cina ni kita beri 100,000 baht. Orang ni 50. Sekurang-kurangnya duit yang tuan-tuan masuk dalam tabung kita tu, alhamdulillah, tabung Persatuan Muafakat Dakwah Malaysia PMDM sampai ke tangan masing-masing. Dan sekarang ni delegasi kita, seterusnya dia orang pergi, kita balik dah. Dia orang pergi ke Laos pula untuk bina masjid. Kita iklan masjid di masjid kita ni, kita iklan dulu. Alhamdulillah duit tu sudah ada, sebuah masjid siap. Lalu ni masjid yang kedua, insya-Allah. Yang ketiga kita akan bina sebuah pusat dakwah transit di antara segitiga berapa tadi? Tadi antara Laos dengan utara Thailand tu, supaya senang pendakwah kita ni nak pergi ambil orang sana buat mari belajar sini. Insya-Allah. Kata orang banyak berjalan luah pandangan, banyak tengok pandangan, banyak kesedihan. Apa kita tak sedih tengok? Orang kafir begitu ramai, anak-anak orang Islam pula dhaif, lemah. Jadi kalau kita tak pakat tolong, kita tidak pakat tengok, maka ketika itu macam mana kita dia orang nak naik? Wallahu a'lam. Sebab itulah sahabat-sahabat kita ni konsep dia nya nak suruh orang syahadah. Nak suruh orang mengucap 2 kalimah syahadah biar dia mati selamat daripada neraka, insya-Allah. Itulah sedikit maklumat dalam perjalanan yang dapat kita lihat. Banyak lagi benda-benda pelik, mari buat luar lah. Kita buat dan insya-Allah tengah bulan November ni kita akan pergi ke Wakayama pula. Jadi tabur Wakayama belum masih dibuka dan sangat memerlukan kepada sokongan muslimin dan muslimat. Seperti yang telah kita war-warkan, nombor akaun Persatuan Fajar Iman Matahari Terbit 5621 0669 8737. InsyaAllah mudah-mudahan sampai duit kita ke Jepun sebelum kita sampai di utara Thailand sama saja. Jadi anak dia tu anak pelik lah. Dikata ni anak orang kafir belakang ni. Anak dia ngaji Quran molek-molek dah. Macam dia kata orang bukit ni kerah pedar lah. Kata hak dia kapur ni kerah juga. Tak, so orang bukit. Kalau bukit kerah, kalau kita kerah juga lebih kurang. Jadi mari awal pada depan ni mana nakal-nakal aku nak panggil orang bukit belakang ni. Jangan jadi orang bukit. Kita jadi orang molek-molek, insya-Allah. Marilah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.